Assalamualaikum korang. Welcome back to my channel. Hi. Okay, untuk video kali ni kita nak react satu video berkaitan dengan highway. Highway. Sibuk lah. Okay, kita tengok bukan. Kita nak react satu video ni berkaitan dengan highway di Malaysia yang dikatakan seram. Korang tahu kat mana? Jangan lupa subscribe channel ni sebelum kita tengok videonya. Cepat tekan button subscribe tu. Okay, dan jangan lupa korang subscribe channel ni juga yang kita nak react ni. Channel Top 5 Malaysia. Nanti kita letak dia punya link dekat description. Okay, jom kita start tengok video. Perjalanan jauh pasti akan berhenti di R&R dan setiap R&R pasti mempunyai pelbagai kisah seram yang pernah berlaku, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Bukan semua R&R yang dilihat dinasihatkan korang kalau nak berjalan jauh, jalanlah siang-siang, janganlah berjalan malam. Kalau apa-apa hal malam digelap dan kalau kereta rosak ke apa malam susah. Baik siang, jalanlah siang. Supaya lebih berhati-hati. Di sini terdapat 5 R&R paling seram di Malaysia. Tahniah Syah Aizan, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Tahniah. Okay, jom. Nombor 5. R&R Ajil. Ajil dekat Terengganu kan? Banyak kemalangan ngeri sering berlaku di kawasan Lebuh Raya Pantai Timur 2 akibat kecuaian pemandu. Namun ramai juga percaya bahawa gangguan paranormal merupakan faktor yang menyumbang kepada kemalangan yang berlaku di kawasan itu. Kawasan R&R Ajil sering menjadi hotspot di mana berlakunya kejadian-kejadian mistik terhadap pemandu yang melalui kawasan tersebut. Antaranya ada dikongsikan kisah di mana pemandu mendengar siulan menakutkan ketika melalui kawasan R&R Ajil itu. Terdapat eksplorasi yang dibuat oleh Berita Harian pada tahun 2015 di kawasan R&R Ajil ini pada jam 1 hingga 4 pagi. Dikatakan sewaktu di sini bulu roma mereka meremang dan terasa seperti ada sesuatu yang memerhati. Terdapat salah seorang pekerja R&R di sini menceritakan bahawa jirannya pernah ternampak lembaga berpakaian serba putih merayau di kawasan ini. Nombor 4. R&R Gua Tempurung. Gua Tempurung Perak. Laluan Lebuh Raya Utara Selatan yang melalui kawasan Gua Tempurung mempunyai banyak kisah mistik dan banyak juga kes maut yang mengerikan sering berlaku di sekitar kawasan ini dan ramai yang sering mengaitkannya dengan gangguan paranormal. Seorang penulis blogger pernah berkongsi pengalamannya bersama isteri ketika berada di kawasan R&R Gua Tempurung setelah pulang bercuti di kampung isterinya di Ipoh, Perak. Ketika dalam perjalanan, isterinya tiba-tiba mahu ke tandas untuk membuang air kecil. Ketika hendak berhenti di hentian yang terdekat iaitu R&R Gua Tempurung, entah mengapa tiba-tiba kawasan rehat yang sebenarnya hanya 100 meter di hadapan mereka terasa seperti sangat jauh. Setelah tiba di tempat parking, dia terus ke tandas yang terletak tinggi di atas dan perlu menaiki tangga. Ketika menaiki tangga, penulis seakan-akan mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk turun dan keluar dari situ. Dia seakan teragak-agak sama ada untuk masuk ke dalam tandas itu ataupun tidak, sehinggalah isterinya memanggil dari bawah, menyebabkan penulis tersedar dari lamunannya dan membatalkan niat untuk ke dalam. Ketika itu, secara tiba-tiba penulis seperti terasa berpeluh. Dadanya sesak seperti baru lepas berlari, sehingga dia hampir terjatuh ketika menuruni tangga. Apabila sampai di bawah, suara penulis terketar-ketar memberitahu isterinya supaya mereka mencari hentian yang lain sahaja. Setelah enjin kereta dihidupkan, isterinya pergi ke pintu belakang bahagian penumpang untuk mengambil minyak angin yang ada di dalam beg, dan ketika sedang melihat isterinya yang sedang tunduk mencari, penulis perasan sebuah bayang-bayang hitam seperti sedang duduk bersilang kaki melihat mereka di sebuah pondok yang berdekatan.
kepala bayang-bayang itu bergoyang kiri dan kanan seolah-olah bermain-main dengan penulis dan isterinya. Penulis menyuruh isterinya untuk masuk ke dalam kereta. Kemudian mereka langsung meninggalkan R&R itu. Nombor 3. R&R Perasing Terengganu. Pada tahun 2017, hentian rehat dan rawat perasing di Lebuh Raya Pantai Timur 2 pernah diperbicarakan di akhbar Sinar Harian online kerana kebanyakan peniaga di situ terpaksa menanggung kerugian kerana hasil jualan yang diperoleh tidak sampai RM10 walaupun 24 jam berniaga. Perkara tersebut berlaku disebabkan kawasan rehat tersebut telah tular di media sosial berkaitan kisah-kisah seram yang menimpa mereka ketika berkunjung di R&R ini. Antara pengalaman ngeri yang pernah dialami adalah apabila terdapat seorang wanita yang dalam perjalanan pulang dari Terengganu ke Selangor dan berhenti singgah di R&R Perasing untuk pergi ke tandas sekitar pukul 8 malam. Dikatakan tandas di sini amatlah besar dan ketika dia masuk ke tandas tersebut, dia mendengar suara dan bunyi seorang wanita sedang menukar lampin anaknya dan ini membuatkan dia berasa lega kerana terdapat orang lain di situ. Kemudian dia juga perasan seorang lagi gadis berdiri di depan cermin itu, bertudung dan berjubah hitam. Tanpa berfikir banyak, dia pun masuk ke salah satu tandas untuk melepaskan hajat. Sesudahnya, dia mendengar seperti wanita yang sedang menukar lampin anaknya itu telah keluar meninggalkan tandas tersebut dan tinggallah dia dan gadis yang dilihatnya di hadapan cermin tadi. Ketika itu, dia tiba-tiba terfikir untuk melihat gadis di depan cermin itu kerana tidak mendengar apa-apa bunyi datang dari arah gadis tersebut. Apabila dia keluar dari tandasnya, dia melihat gadis itu masih berdiri di tempat yang sama dan memandang tepat ke arah cermin. Ketika itu, baru dia perasan sesuatu. Apabila dia cuba memandang gadis itu di cermin, dia tidak dapat melihat muka gadis tersebut kerana mukanya tiada. Ketika itu, dia juga perasan yang gadis tersebut tidak mempunyai tangan maupun kaki. Selepas itu, dia terus bergegas keluar dan menuju ke kereta. Itulah antara kisah seram yang terdapat di R&R Perasing. Janganlah korang masuk seseorang toilet Nombor public 2. ni. R&R Tasik Raban Perak. Oh, LPT itu Perak tadi. Hentian R&R Tasik Raban terletak berdekatan Jambatan Raja Muda Nazrin dari Kuala Kangsar dan telah ditutup sejak beberapa tahun yang lalu. Tasik Raban merupakan salah satu lokasi menarik untuk dilawati di Lenggong dan hentian rehat dan rawat Tasik Raban telah dibina di kawasan agak tinggi berhampiran Tasik Raban kerana mahu pengunjung menikmati keindahan Tasik Raban dari kawasan hentian tersebut. Walaupun pada awalnya kawasan R&R ini mendapat perhatian ramai, lama kelamaan pengunjung semakin berkurangan menyebabkan kawasan R&R tersebut terpaksa ditutup. Walaupun sudah lebih 10 tahun tidak beroperasi, R&R Tasik Raban masih menjadi bualan di media sosial. Ramai yang mengaku terkena dengan gangguan benda halus di situ. Terdapat banyak kisah yang diceritakan di media sosial, antaranya kebanyakan pemandu berhenti di R&R tersebut kerana mereka melihat R&R itu meriah dan terang benderang. Ramai juga yang singgah untuk makan di R&R tersebut namun muntah terus setelah mengetahui bahawa kawasan R&R itu telah lama tutup. Terdapat YouTuber North Seekers pernah membuat eksplorasi di sini dan kelihatan R&R ini penuh dengan semak samun seperti sangat lama ditinggalkan. Ni adalah spot-spot paranormal yang okey ni pergi ni. Sebab dia dah tutup lama, mesti ada yang tinggal kat situ kan. Yelah kalau kita tinggal rumah kita beberapa hari je, mesti ada yang menumpang punya. Betul tak? Okay, next. Nombor 1. R&R Tapah. Tapah.
R&R Tapah boleh dikatakan sebagai R&R salah satu Tapah R&R meriah. terbesar dan terkenal di Malaysia. Pelbagai kedai Ini juga, makan dan ruang fasiliti yang selesa di sini menyebabkan Yelah, ramai kadang-kadang pengunjung fast food toilet berhenti di kotor, R&R ini. kan? Walaupun menjadi Tapi satu rasa kawasan tapak ni tarikan okey. ramai, R&R ini juga sering Tak tahulah dikaitkan kan, dengan bapak orang ramai kisah-kisah macam ni. misteri oleh para pengunjung. Salah satu kisah seram mengenai kawasan R&R ini adalah kisah yang diceritakan oleh YouTube Ashraf Channel. Ini merupakan kisah yang dikongsikan oleh seorang lelaki bernama Akmal yang dalam perjalanan untuk pulang ke kampungnya di Terengganu dan berhenti di R&R Tapah untuk menunaikan solat maghrib. Ketika Akmal tiba di surau R&R Tapah itu, kebanyakan orang baru sahaja habis menunaikan solat, menyebabkan surau itu kosong dan hanya dia seorang sahaja yang ingin menunaikan solat. Tanpa berfikir panjang, Akmal pun terus menunaikan solat dan ketika rakaat kedua, Akmal terasa seperti bahu kirinya ditepuk, menandakan ada makmum yang mahu mengikut di belakang. Akmal pun terus mengambil isyarat tersebut untuk menjadi imam dan sesudah memberi salam, apabila menoleh ke kiri, Akmal dapat melihat seorang pakcik tua sedang solat di belakangnya. Akmal pun meneruskan untuk membaca doa selepas sembahyang. Apabila dia menoleh ke belakang kembali, tiba-tiba pakcik yang dilihat sedang sembahyang di belakangnya tadi telah hilang dan hanya dia seorang sahaja berada di surau itu. Akmal sudah berasa pelik, lalu dia terus bergegas untuk keluar dari surau. Ketika dia membuka pintu surau untuk keluar, seorang lelaki menegurnya dan bertanya jikalau orang lain di dalam semua sudah habis sembahyang. Kata lelaki tersebut, dia mahu masuk untuk menunaikan solat sebentar tadi, namun menunggu sebentar di luar kerana dia melihat surau itu penuh dengan orang sedang sembahyang dan imamnya adalah Akmal. Setelah Akmal mendengar perkara tersebut, dia menjadi gelisah dan jiwanya tidak tenteram. Sebelum beredar dari kawasan R&R itu, Akmal sekali lagi menyinggah ke surau tersebut kerana berasa sangat aneh dengan kejadian yang berlaku kepadanya tadi. Apabila Akmal membuka pintu surau itu, dia melihat surau itu penuh dengan ramai lelaki yang berpakaian hitam. Apabila dia menutup pintu surau tersebut dan membukanya kembali, alangkah terkejutnya dia apabila melihat surau itu kosong dan hanya ada seorang lelaki yang sedang solat di situ sebagai imam kepada jemaah lelaki ramai yang gaib tadi. Daripada kisah ini, kita dapat mengetahui bahawa sewaktu terdapat orang yang solat di surau ini, pasti ada orang yang di luar melihat bahawa terdapat ramai makmum di belakang. Dan itu mungkin hanyalah jin-jin Islam yang bersama-sama menunaikan ibadah. Itu sahaja video pada hari ini. Jika anda pernah mengalami pengalaman seram di mana-mana R&R di Malaysia, boleh ceritakannya di ruangan komen. Okeylah. Itu je video kita kali ni. Korang jangan lupa subscribe channel ni Top 5 Malaysia. Okay, support channel kita sama-sama orang Malaysia. Untuk korang lah nak pesan, kalau nak kita ni nak berjalan jauh kan, kalau boleh lah biarlah siang, janganlah malam. Kalau malam kan apa-apa jadi, malam itu malam gelap. Kalau lah tayar pancit tiba-tiba dah malam sunyi sepi, orang nak tolong kita, nak berhenti tolong kita pun takut. Kan? Betul tak? Kadang-kadang orang tu akan fikir, betul ke orang tu tayar dipancit, tak tahu orang jahat. Kan? Manalah tahu. Kena malam kan? Jadi kita kalau boleh elakkanlah berjalan malam kalau jauh-jauh kan. Kalau macam Selangor, Terengganu, Selangor, Kelantan, Perlis, jauh tu kan. Kalau nak berjalan rasa macam alasan macam malam sejuk sikit, okey lah. Kalau nak berjalan malam juga kan, okey, geraklah sebelum subuh kan. Sebelum subuh gelap, tapi mahala ke cerah, mahala ke siang, apa-apa nanti jadi siang. Macam tu lah maksud dia. Kalau malam-malam, tengah malam ni, kita minta Allah lindung kita je lah. Itu je lah nak kata kan. Apa-apa pun kita jagalah diri kita sendiri juga. Betul?
Okey, terima kasih korang sebab tengok video ni sampai habis. Kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa subscribe channel kita, Umi Zati, dan juga channel satu lagi tu Umi Habib's channel. Yang tu channel dengan family lah, jalan-jalan sini-sini, masak-masak. Okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih sebab support sampai sekarang, masih lagi support untuk yang dah subscribe tu. Terima kasih banyak. Memang sangat-sangat menghargai. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Bye.